السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafahkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab penawar bagi hati, yakni kitab tasawuf. Ini ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengkaji, membincangkan tentang hati, yang mana hati naklah dibersihkan, disucikan daripada sifat-sifat yang tercela, dan hati naklah diisi dengan sifat-sifat yang terpuji atau perangai-perangai yang terpuji. Kita sambung pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan perangai yang dipuji, iaitu taubat. Pada bab yang pertama pada menyatakan taubat, dan pada sambungan muka surat 63, betul? 63, dan ketahui olehmu, betul? Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lughah, pada bahasa, yakni kembali dan pulang, dan pada syarak barang yang berhimpun padanya tiga rukun. Taubat pada istilah bahasanya membawa maksud kembali dan pulang, dan pada istilah syarak pula taubat yang membawa maksud berhimpun padanya tiga rukun. Ini pada syarak penjelasan tentang maksud taubat pada syarak ada tiga rukun. Rukun yang pertama, ini yang kita nak faham, taubat tu apa? Dari segi bahasa tu kembali atau pulang. Yang kita nak amalkan ni dari segi makna lughah, dari segi makna syarak. Ini ada tiga rukun inilah yang kita nak amalkan. Apa yang maksud taubat, bagaimana kita nak bertaubat. Yang mana taubat tu jadi wajib hukumnya apabila kita ada dosa. Apabila kita berdosa, wajib untuk kita bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar, ataupun dari segi lughahnya kembali kepada Allah dengan kembali yang benar, kembali maksudnya suci daripada dosa. Dan bagaimana nak mensucikan dosa, nak menyucikan dosa dengan taubat. Selain daripada Nabi Rasul, semua ada dosa. Nabi Rasul ni tidak ada dosa maksum, diampun dosa yang lepas dan akan datang. Selain daripada Nabi Rasul tidak maksum. Dan apa tidak maksum? Yakni setiap orang tu akan melalui masa-masa melakukan dosa. Dan di atas perkara itulah wajib untuk kita bertaubat. Jangan kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita membawa dosa. Nak menghapuskan dosa dengan bertaubat.
Yang mana taubat itu ada 3 rukun, 3 perkara yang perlu kita hayati, barulah kita beramal dengan taubat. Yang pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal atau menyesal ia tiada kerana Allah Ta'ala, seperti menyesal ia kerana bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Yang pertamanya, rukun yang pertama, hendaklah kita menyesal daripada perkara dosa yang pernah kita buat. Dan juga tidak dikira bertaubat apabila seorang itu berhenti daripada melakukan dosa kerana bala ataupun kerana ada halangan. Satu orang yang dia berjudi, hendaklah dia bertaubat kembali kepada Allah, yakni menyesal dia daripada melakukan judi. Dan tidak memadai ataupun tidak dikira bertaubat seorang yang tidak berjudi sebab dia tidak ada duit untuk berjudi. Dia berhenti berjudi dengan sebab apa? Kerana dia tidak ada duit untuk berjudi. Itu bukan menyesal. Jadi menyesal di sini berhenti terus daripada melakukan dosa yang dibuat. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia padanya. Yang keduanya, meninggalkan dosa itu. Satu, menyesal. Menyesal tu ada di dalam lubuk-lubuk hati kita. Tanda orang menyesal tu, dia akan menitis air mata apabila mengenangkan dosa dia. Itu biasa yang dinamakan sebagai menyesal. Menyesal ni benda yang ada dalam hati. Yang keduanya, perbuatan meninggalkan dosa itu. Yang orang yang berjudi, dia meninggalkan perbuatan berjudi. Ini dipanggil sebagai rukun yang kedua. Dan boleh dikiaskan kepada mana-mana dosa yang dilakukan. Sama ada berzina, meninggalkan zina. Sama ada minum arak, meninggalkan minum arak. Sama ada seorang tu dia tidak solat, hendaklah dia meninggalkan perbuatan tidak solat, kembali bersolat, yang meninggalkan benda maksiat. Yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiat itu. Yang ketiga, berazam. Maksud cita-cita ni berazam untuk tidak nak buat maksiat itu lagi. Jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Yani maksiat yang ditinggalkan itu kita nak azam untuk tidak buat. Dan andai kata maksiat itu meninggalkan perkara fardu, perkara wajib seperti sembahyang wajib untuk tunaikan, di mana apabila seorang itu bertaubat, bukan setakat dia meninggalkan perbuatan tidak sembahyang, tetapi wajib dia qada. Seseorang yang meninggalkan puasa, di mana dia berazam untuk mengekalkan berpuasa di masa akan datang, dan masa yang sama sebab puasa itu wajib untuk dia tunaikan, hendaklah dia qada. Begitu juga dengan perkara-perkara yang wajib kita buat. Apabila kita tidak buat kewajipan itu, kita menyesal, kita berazam untuk tidak melakukan kesalahan itu dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Dan apabila benda itu adalah merupakan perkara yang diwajibkan, naklah kita qada, naklah kita buat semula ataupun ganti semula, yang dinamakan dengan qada. Qada ni tunai di luar waktu. Kalau adaan tu tunai di dalam waktu. Itu beza. Sebab dia ada dosa yang kita kena buat tapi kita tinggal, itu dia panggil dosa. Ada dosa yang dilarang kita buat tapi kita buat. Jadi dua perkara. Satu, dosa dengan sebab apa? Dilarang kita buat, itu dosa. Ada dosa sebab disuruh kita tinggal. Jadi dua perkara itu dosa. Apabila sesuatu yang dilarang kita buat, kita tinggalkan dia, selesai masalah dan kita menyesal dan berazam tidak buat, habislah cerita. Tapi kalau dosa itu disuruh kita buat, maknanya kita kena ganti semula. Semoga
Allah Subhanahu wa ta'ala tengok akan kesungguhan kita itu mengganti semula. Masalah terima tidak diterima yang kita ganti itu serah kepada Allah. Yang penting di sini kesungguhan. Menyesal itu ditunjuk dengan perbuatan kita ulang apa yang kita tinggalkan. Habis. Boleh faham? Kita nak taubat ni, kita nak bertaubat. Nak bertaubat bila masa bertaubat. Jadi kita nak faham apa dia masukkan taubat. Jadi taubat tu begitu. Jangan kita tak tahu nak bertaubat. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu atau gantinya kepada empunya. Dan kalau ada dosa itu berkaitan dengan hak manusia, umpama mencuri, apa dia mencuri? Yang tiga yang ada tadi kena kita lakukan masa bertaubat. Tambah lagi satu perkara, kena pulang semula harta yang kita curi. Hari itu kita curi mempelang orang. Itu mempelang pertama tuan dia. Kita curi. Dia punyalah sayang. Hari-hari tengok. Kalau ada serangga dia bunuh. Dia bungkus lagi. Tongkat lagi takut jatuh pelang dia. Dah masak dah. Cuma tunggu nak ambil aja. Kita pergi ambil. Jadi bagaimana dalam kes itu mencuri? Mencuri apa saja. Di mana kena ganti semula. Dalam hal ini kena ganti semula kepada orang yang kita zalimi dalam hal mengambil hartanya. Dan kita tanyalah berapa dia nak harga. Kalau dia halalkan, ya alhamdulillah. Kalau dia kata kena gantilah harga semasa, jadi kena ganti. Itu contoh. Jadi boleh dikiaskan dalam hal-hal yang lain. Ataupun kita ni mencuri selipar. Kita balik sembahyang hari Jumaat, selipar kita hilang. Kita curi pula selipar orang lain. Jadi orang curi selipar kita, kita pun curi selipar orang lain. Jadi dalam kes itu bagaimana? Ini paling berat ni. Paling berat macam mana? Kita kena umumkan masa hari Jumaat. Kita tak tahu siapa punya selipar. Itu masalah. Kalau dalam masalah berkenaan dengan kezaliman kepada manusia, dia berat berbanding dengan kita melakukan maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah tu 3 rukun. Yang ini menyesal kerana melakukan dosa. Yang keduanya tinggalkan dosa. Yang ketiga berazam tidak nak ulang semula dosa itu. Dan kalau melibatkan manusia, yang pertama kena ganti. Ataupun paling tidak minta maaf. Kalau dia kata dia maafkan, selesai cerita. Kalau dia tidak maafkan, kena ganti. Dan kalau kita curi barang orang yang kita tidak tahu siapa, ini paling berat. Benda ni. Jadi kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sekali-kali jangan menzalimi orang lain. Di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala besok apabila dalam keadaan tidak dimaafkan oleh orang itu, ataupun kita tidak meminta halal kepada orang yang kita zalimi, di mana di hari akhirat besok dibimbangi kita akan jadi orang yang muflis. Orang muflis ni orang yang menzalimi manusia yang lain masa hidup. Di hari akhirat besok dia kena ganti kezaliman itu dengan pahala yang dia buat. Dan andai kata kezaliman itu lebih banyak daripada pahala yang dia bawa, di mana dosa orang yang dia zalimi itu diletak kepada dia sehingga dia muflis, bawa pahala yang banyak. Tapi di hari akhirat besok kerana hidup sentiasa menzalimi orang lain, sama ada menzalimi hartanya, sama ada menzalimi tubuh badannya, sama ada menzalimi marwahnya, di mana kesemua itu zalim dan dikena diganti dengan pahala yang kita bawa. Dan kita tidak naklah sebab hari akhirat besok kita nak guna pahala kita tu untuk mendapat kejayaan atau kebahagiaan di dalam syurga Allah. Nak masuk syurga Allah tu, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dia punya nilaian ataupun jual belinya ataupun bayarannya nak masuk syurga tu dengan pahala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datang kepada Allah dalam keadaan qalbin salim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala beli daripada orang beriman diri mereka dan harta mereka itu dengan syurga.
Maknanya nak masuk syurga Allah tu, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan nilainya dengan amalan. Sama ada amalan kita lakukan dengan tubuh badan kita ataupun amalan dengan harta kita. Bayaran tu dia punya bayaran kepada syurga Allah. Dan apabila kita kembali kepada Allah tanpa ada pahala, macam mana? Kita bawa pahala yang banyak, tetapi kerana kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain sehingga pahala kita habis. Kita nak duduk di mana? Ada dua tempat sahaja di hari akhirat, sama ada di syurga Allah, sama ada di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'udzubillah. Bersalahan pada mazhab Imam Malik memada meminta halal dengan ijmal atas tadi. Atau meminta halal ia daripadanya dengan tafsir pada mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i ini, kita kalau melakukan kezaliman kepada manusia, hendaklah kita meminta izin atau meminta maaf kepada orang yang kita zalim itu secara tafsili, secara detail. Danlah satu persatu apa yang kita zalimi. Berbeza dengan mazhab Malik. Imam Malik mengatakan memadai dengan ijmal. Ijmal itu secara borong. Dan ada padanya keluasan, maka jika tiada kuasa ia memulangkan dan tiada menghalalkan oleh yang mempunyainya, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia mengikhlaskan taubatnya dan memohonkan akan Allah Ta'ala. Dalam mazhab kita Syafi'i ini, kita kena terang satu-satu kesalahan yang kita buat kepada orang yang kita zalimi. Hari tu ambil pelam dia, lepas tu ambil selipar dia, ambil buah rambutan dia pula, ambil buah manggis dia, ambil buah durian dia pula, macam-macam. Ambil ayam dia, kena satu-satu dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Malik, Imam Malik mengatakan secara ijmali, secara borong boleh. Saya ni begini, buat dosa, buat kesalahan, ambil kezaliman, buat apa zalim kepada orang yang kita zalimi. Ia secara umum ataupun secara ijmal. Dan andai kata orang yang kita zalimi itu dia tidak maafkan dan dia tidak halalkan, jadi bagaimana? Kita kena berusaha minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Dia tak maafkan kita. Di mana cara bagaimana kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesalahan kita. Mudah-mudahan menjadi ia ampunnya harta itu redha pada hari kiamat. Mudah-mudahan, yakni mudah-mudahan orang yang kita zalimi itu redha kepada kita di hari kiamat besok. Dan setengah daripada syarat taubat itu ketiadaan sampai ruh kepada halqum dan ketiadaan naik matahari dari sebelah barat, seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nescaya sah ia dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia. Walaupun sebegitu, syarat taubat itu diterima. Yang pertama, jangan bertaubat itu di waktu roh dah sampai ke halqum, ghargharah. Apabila roh dah sampai di sini baru nak bertaubat, di mana pintu taubat itu ditutup. Sabit dengan hadis yang kita baca lepas. Yang kedua juga, taubat itu ditutup apabila matahari itu naik tempat dia jatuh. Dia terbalik, naik terbalik, maknanya dah dekat nak kiamat sangat. Di mana masa itu baru nak bertaubat, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil sebagai taubat emergency, terpaksa. Masa dalam keadaan belum nak mati, sombong, tak mau bertaubat. Apabila dah dekat halqum, roh dah sampai kepada halqum, dah nampak berbagai-bagai dosa yang lepas, dah nampak kita ni dah tak ada harapan nak hidup lagi, syaitan dan sebagainya dah datang menggoda kita, baru masa tu lah baru nak bertaubat, pintu taubat sudah ditutup. Ataupun di akhir zaman, tengok matahari dah naik terbalik, dah pelik dah. Sebelum matahari naik terbalik, dunia ni gelap dulu, lepas tu nak matahari naik terbalik, waktu tu baru nak bertaubat, pintu taubat sudah ditutup berdasarkan hadis yang kita baca pada pertemuan yang lepas.
Di mana kemurahan Allah Subhanahu wa taala tu Allah taala limitkan juga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tu Allah taala limitkan juga. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesombongan manusia. Untuk bertaubat tu Allah taala beri masa yang cukup panjang sebelum daripada roh sampai kepada halqum, bertaubatlah kepada Allah. Apabila roh dia sudah sampai ke halqum dan nampak digambarkan di mata ni berbagai-bagai dosa yang lepas, syaitan pun sudah menggoda di waktu itu, kita pun dah memang dah dalam keadaan sakit sakarat itu, baru kita nak bertaubat, maknanya Allah Subhanahu wa taala tutup pintu taubat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala berhenti di situ. Sebab masa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tu diberi tempoh yang cukup lama. Kerana firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an 'ibadihi, yang bermaksud dan Allah Ta'ala jua yang menerima ia akan taubat daripada hamba-Nya, dan bermula doa dengan menerima taubat seperti di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dan Allah Ta'ala jua yang menerima ia akan taubat daripada hamba-Nya. Maknanya apabila kita sudah melakukan taubat melalui hukum dan syarat-syarat yang ditetapkan tadi, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa. Ingat dia punya rukun taubat tu berapa? 3 kalau melibatkan dosa maksiat kepada Allah, dan kalau ada kaitan dengan kezaliman kepada manusia, di mana kena tambah lagi 1. Jadi 4 kalau berkaitan dengan manusia. Dan mengikut syarat. Jadi syarat taubat itu belum yakni roh belum sampai ke halqum, sebelum daripada dalam keadaan nazak kita bertaubat, ataupun belum nak jadi kiamat, matahari naik sebelah dia turun, di mana kalau kita bertaubat dengan syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan itu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jamin, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dan juga berdasarkan ayat ini, wa huwallazi yaqbalu taubata an 'ibadihi, ia bermaksud dan Allah Taala jua yang menerima ia akan taubat daripada hamba-hambanya. Dan bermula doa dengan menerima taubat seperti Allahumma taqabbal taubati, artinya hai Allah, terimalah olehmu akan taubat aku. Ini kalau nak bertaubat pun boleh juga. Kita bertaubat tu maknanya lakukan rukun taubat, di samping kita berdoa Allahumma taqabbal taubati, yang bermaksud hai Allah, terimalah olehmu akan taubat aku. Tu doa. Doa tu permohonan kepada Allah. Kita minta kepada Allah ampunkan dosa kita, dan di samping sama rukun yang disebutkan tadi, menyesal, tinggalkan dosa itu, azam tak mau ulang, di mana kita iringi dengan doa. Ini dipanggil sebagai taubat. Ataupun kita astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim itu pembuka kepada taubat. Apabila kita sebut astaghfirullahalazim, hadirkan 3 tu, penyesalan tadi, azam tidak mau buat, dan tinggalkan dosa. Itu dipanggil taubat. Buka dengan astaghfirullah, dan juga kita raikan atau rukun tu. Adapun ia kerana ketiadaan diyakinkan akan cukup segala syarat taubat itu, adalah ia kerana ketiadaan akan cukup segala ketiadaan diyakinkan akan cukup segala syarat taubat itu. Kerana kenapa berdoa, kata muallif, kata pengarang, kok dalam hati kita tu yang 3 rukun tadi rasa macam tak berapa yakin ni. Menyesal pun tak berapa nak kuat menyesal. Sebab menyesal, tanda menyesal dijatuh air mata. Tanda menyesal kan jatuh air mata. Jadi bagaimana? Tambahkan lagi dengan doa ini, jadi bagi kuat. Inilah perkataan Abu Hasan Al-Sy'ari, dan berkata Imam Al-Haramain. Abu Hasan Al-Sy'ari ini adalah merupakan di antara tokoh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga ini juga perkataan Imam Al-Haramain. Ini Imam Al-Haramain ini guru kepada Imam Al-Ghazali. Dia adalah merupakan ulama 2 tanah haram, Makkah dan Madinah di waktunya.
dan juga al-qadhi, bahwasanya diterima taubat itu dengan zon jua. Dan bermula khilaf ini pada taubat orang Islam. Mana kata imam-imam ini taubat itu diterima ataupun tidak hanya dengan zon, bukan dengan yakin. Sangka kuat Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita sudah memadai. Kita nak tahu yakin tu kita tidak tahu. Cuma kita lakukan dengan syarat dan rukun ini, dan kita zon, sangka kuat dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita. Dan bermula khilaf ini pada taubat orang Islam. Ini taubat orang Islam lah. Mana orang Islam ni, kita lah orang Islam, lahir dalam keluarga Islam, ibu ayah kita Islam, kita Islam. Jadi bertaubat dengan cara ini taubat orang Islam. Adapun taubat kafir dengan masuk Islam, maka diterima akan dia dengan putus, dengan dalil yang putus, dengan ittifaq ulama kerana firman Allah Taala. Berbeza pula orang kafir. Orang kafir ni apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, memang hapus segala dosa dia. Yakin, sebab apa? Ada dalil. Yang kita ni nak yakin taubat kita diterima ataupun tidak tu sukar nak yakin. Cuma kita lalui dengan rukun dan syarat tadi dan zon, sangka kuat Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita, berdalilkan kepada dalil-dalil yang umum, di antaranya innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pengampun dan penyayang. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ni apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, di mana jelas berdasarkan ayat ini Allah Taala ampunkan mereka. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, yang bermaksud berkata olehmu bagi mereka yang kafir, jika berhenti mereka itu daripada kafir dengan masuk Islam, nescaya diampuni bagi mereka itu akan barang yang terdahulu daripada segala dosa mereka itu. Orang kafir ni apabila mereka masuk Islam tu bagaimana? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Di mana dalam keadaan ini bagaimana? Jelas pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa mereka. Ini adalah merupakan cara kita nak memotivasikan orang kafir agar masuk Islam. Mungkin orang kafir ni dia terfikir dia banyak dosa. Sebab apabila dia kenangkan Islam ni tak boleh berjudi, dia berjudi siang malam. Islam kata tak boleh berzina, dia berzina ni makanan harian dia. Islam kata tak boleh main riba ni bagi orang kafir dia biasalah. Dan berbagai-bagai kesalahan yang dia buat, apabila dia kenangkan dosa dia, bandingkan dengan Islam, dia kata begaklah dosa dia banyak dulu masa dalam kafir. Jadi kita kata ini Allah Ta'ala sebut apabila seorang tu masuk Islam, qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf, katakanlah kepada orang-orang kafir, sesungguhnya yang tahu yughfar lahum ma qad salaf, Allah Subhanahu, jika kamu berhenti daripada kekufuran kamu, Allah Subhanahu Wa Taala yughfar lahum, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa mereka, ma qad salaf, terhadap apa yang mereka lakukan yang dulu. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang menegah daripada taubat itu aqrar, artinya tetap mengerjakan maksiat, dan adalah sebab bagi aqrar itu 5 perkara yang menghalang daripada taubat diterima oleh Allah apabila seorang itu dia kekal melakukan maksiat. Kekal dalam melakukan maksiat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampunkan dosa dia. Dia hanya angan-angan, kadang-kadang terangan-angan kepada diri dia kalau dia bertaubat jadi orang baik, tapi dalam sampai itu dia tidak secara benar dia bertaubat. Dia tidak ada azam dalam diri dia untuk meninggalkan dosa, dia hanya berangan-angan. Dalam keadaan ini dia terus melakukan dosa itu, dia tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, di mana dalam keadaan ini tidak diterima tidak diterima taubat mereka. Sebab sebenarnya mereka tidak bertaubat. Sebab maksiat ni dia disukai oleh nafsu. Nafsu ni suka kepada maksiat. Nafsu suka kepada tidak sembahyang. Nafsu suka kalau seorang tu berjudi.
Nafsu suka kalau berzina, ammaratun bisu, anna nafsa la ammaratun bisu. Yani amarah, nafsu amarah tu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Itu nafsu. Dan kerana itulah apabila kita ikutkan nafsu kita, sudah tentulah sukar untuk bertaubat sebab selesa dengan melakukan dosa. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada orang yang melakukan maksiat ni dengan kekayaan. Beri kepada mereka limpahan kekayaan, mereka leka dengan maksiat. Kadang-kadang mungkin ada terlintas pada diri mereka yang melihat kebaikan orang lain, orang-orang yang soleh teringin untuk buat baik, tetapi dia tidak bertaubat kepada Allah, hanya teringin. Hanya dia ni berangan-angan kalau jadi baik. Di mana orang yang asrar ini 5 perkara. Pertama, bahawasanya seksa yang dijanjikan itu bertangguh, yakni lambat, dan tabiat manusia itu mudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai, maka ubatnya bahawa berfikir ia. Orang yang bertangguh-tangguh daripada bertaubat ini, kadang-kadang dia punya seksanya bertangguh. Allah Subhanahu Wa Taala lambatkan azab kepada orang melakukan dosa ni sehingga dia leka dengan dosa. Lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak terus mengazab mereka, bagi peluang untuk mereka bertaubat. Berbeza dengan umat-umat yang lampau, apabila mereka melakukan dosa, di mana besoknya dah ada tanda mereka buat dosa. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah Subhanahu Wa Taala tangguh. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan istidraj, semakin kuat buat maksiat kepada Allah, semakin Allah Subhanahu Wa Taala beri kesenangan. Semakin kuat buat maksiat kepada Allah, semakin dia mendapat pangkat yang hebat-hebat, sehingga dia lupa kepada untuk kembali ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang melambat-lambatkan taubat ni naklah berfikir. Di mana hendaklah berfikir sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melambatkan azab itu sebab nak beri peluang untuk bertaubat. Jadi orang yang melambat-lambatkan taubat tu naklah banyak berfikir begitu. Bukan sebab Allah Taala suka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak meletakkan istidraj dengan sebab maksiat yang dia buat dan kesenangan yang Allah Taala beri kepada dia semakin jauh kepada Allah. Nak ada dipikir begitu. Kan ada orang yang kata, saya kan saya buat dosa pun Allah Taala tak menimpakan apa-apa kepada saya. Kan ada orang yang boleh bercakap macam tu. Sedangkan saya pun lagi senang lenang, orang lain yang kuat sembahyang, kuat berzikir, kuat baca Quran susah. Ini adalah merupakan istidraj. Dia kena fikir maksiat yang dilakukan itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesenangan dunia sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala semakin nak menjauhkan dia daripada Allah. Dia panggil istidraj. Supaya mengetahui akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir dia. Dan naklah orang yang sukar nak bertaubat, kena ada dipikir yang benda yang akan datang tu tetap akan menimpa. Mati tu tetap akan ditempuh. Benda yang di hadapan kita ni benda yang memang akan berlaku, benda yang pasti berlaku, cuma bertempoh, tetap akan menemui kita. Sama ada cepat ataupun lambat. Contohnya mati tu bertempoh, tapi dia akan berlaku. Bagi mereka yang sukar nak bertaubat dan ada fikir, mati tetap akan berlaku. Tua bertempoh, satu saat orang tua akan jadi tua. Apabila tua dia lemah. Di mana lemah dengan sebab tua tu bertempoh, tetap dia akan tempuh masa itu. Dan juga kesenangan ataupun pangkat satu hari akan dicabut apabila sudah dia tidak diperlukan oleh satu-satu jabatan. Di mana tempoh itu dia akan tempuh, di mana kesemua itu akan semakin hampir. Dan yang jauh itu barang yang tiada datang, seperti yang telah lepas, yang telah lalu. Yang jauh, mana benda yang jauh. Apabila kesihatan itu dia akan semakin menjauh, dia tidak akan datang semula. Kekayaan ataupun pangkat, di mana satu hari pangkat akan dicabut apabila sampai tempoh khidmat kita. Benda itu akan menjauh daripada kita. Yang semakin dekat dengan kita, semakin hilang segala nikmat itu semakin mendekat. Kesihatan akan semakin hilang apabila umur kita tua. Kekuatan akan semakin hilang apabila kita dimakan usia. Pangkat akan dicabut apabila tempoh kita bersara. Kesemua itu akan menimpa kita. Yang sihat
Masa sihat akan ke belakang, masa sakit akan ke depan kita tempuh. Masa susah, masa senang ke belakang. Masa susah dengan sebab kita tidak kuat kita akan tempuh. Itu pasti akan berlaku. Itu maksud dia. Yang ini sebagai satu nasihat bagi mereka yang sukar untuk bertaubat kepada Allah. Jadi pengarang ni buat satu analogi sebegitu agar seorang yang sukar nak bertaubat tu dia berfikir. Dan bahawasanya mati ia lebih hampir ia kepada seorang daripada tali sepatunya. Di antara yang akan kita hadapi adalah mati. Mati ni dia ada tempoh, di mana apabila tempoh tu sampai kepada kita, seseorang tu akan mati. Kita semua akan mati. Ini bertempoh. Bagaimana dekatnya mati itu, kata muallif, dekat dia tu lebih dekat daripada tali selipar. Tali selipar tu jauh daripada kita gambarannya, tapi mati tu lebih dekat daripada kita. Mati ni tak ada siapa yang boleh pasti dia bila dia akan mati, tapi dia akan mati. Ada orang yang dia petang-petang elok minum teh bagai sembang gembira, malam nanti orang pun dah khabarkan mati. Kadang elok baru dapat pencen, baru dapat duit pencen, baru dapat duit EPF seronok, nak tu nak ni, tapi besok mati. Belum sempat merasai EPF dah mati. Bukan sedikit ramai orang yang tempuh benda itu. Sedangkan kita punya perancangan kita masa muda dulu, kita ni begini-begini, umur 55 EPF boleh ambil penuh. Lepas tu lagi mungkin kita sambung lagi umur 60, cari duit lagi sampai 60, banyaklah duit simpanan kita. Tok sampai umur 55, hari kita dapat EPF, besok tak sempat kita nak pakai, habis mati, kita mati. Siapa yang dapat duit EPF kita? Waris siapa? Isteri, anak dan ibu ayah kita yang masih ada. Jadi bagaimana? Tak dapat apa-apa. Itu adalah lumrah hidup kita. Berapa ramai orang yang dia bina kekayaan dia daripada dia susah. Berapa ramai jutawan-jutawan yang dia bina dia punya empire kekayaannya daripada susah, dan apabila kemuncak baru dia senang dia mati. Bukan sikit yang berlaku, ada yang jatuh kapal terbang, ada yang kena kanser, baru senang. Baru dia dapat title Datuk Seri dan sebagainya, kita tak sebut nama siapa-siapa lah. Tuan-tuan boleh ambil ibrah, boleh ambil iktibar. Baru dia kemuncak senang. Daripada dia susah dia naik jadi senang, tapi tak sempat dia merasa kesenang sepuas hatinya. Bayar 50 lebih dia mati. Bukan sikit, itu berlaku di semua tempat macam tu. Jadi mati ni didekat, kata pengarang, lebih dekat daripada tali sepatu, lebih dekat daripada tali selipar kita. Ada orang yang disusah tapi tak mati-mati dia. Ada juga. Kita tengok dia ni, Allah Akbar, susahnya dia siang malam kerja daripada muda sampai tua, tapi tak mati juga dia. Ada juga macam tu. Ada orang yang senang baru jadi jutawan, matilah pula. Ya senang siapa? Anak isteri dia. Jadi kerana itulah apabila kita kenangkan sebegitu, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Kalau ada sedikit sebanyak harta tu, khususkanlah untuk bekalan kita di hari akhirat besok. Jangan simpan ke semuanya, kedekut ke semuanya. Sebab apa? Kita kononnya kita nak pakai masa kita tua. Kononnya kita nak pakai masa kita tua, kita nak jalan sana sini, honeymoon sana sini. Sedikit pun kita tak peruntukkan untuk bekal akhirat kita. Tengok-tengok apabila sampai tempoh kita boleh ambil harta kita dengan sebab pencen dan sebagainya, kita mati. Tapi bekal akhirat kita tak pernah kita puluhkan, tidak pernah kita buat peruntukan. Jadi bagaimana yang dapatnya? Anak isteri kita, banyak duit kita, Masya Allah. Masa kerja dulu, simpan dengan EPF bagai. Nak buat korban pun tak buat korban. Mula daripada korban 300, nak naik sampai 800, 900, lagi tak buat. Masa 300 dulu pun kira kedekut, lagi 800 setengah, 900, tak payah. Itu korban, tu buat korban tu setahun sekali, tak kira daripada sedekah-sedekah yang lain. Nak pergi haji, macam-macam alasan nak pergi haji. Nantilah orang kata daftarlah tak berhaji. Nantilah besok pencen kita daftar. Kita pergi dengan package yang mahal.
Yang 70,000 ke 100,000, yang 10,000 pun kedekut nak pergi 100,000. Selamat tinggal. Jadi tuk bagaimana mati? Apa nak jadi tuan-tuan? Yang senangnya anak isteri kita, bukan salah kita simpan tinggalkan harta untuk mereka, tetapi untuk kita tu bagaimana? Anak isteri kita memang hak mereka, apabila kita tinggalkan harta, mereka akan faraid semua sekali. Petang ni kita mati, lepas tahlil malam nanti, anak tanya dekat mak mana geran semua? Beng-beng ayah. Mak kata sabarlah. Boleh sabar mak, tapi kami dah nak balik esok lusa ni, kita kena selesaikan semua. Kan agama kan suruh segerakan harta pusaka. Apa kata segera pada agama tu yang bestnya. Mak kata betul juga. Mak anak mula-mula petang sedih, tapi tengok geran tanah, geran rumah, akaun bank, senyum semua. Malam semua dah berangan-angan nak sana nak sini. Salah tak salah, sebab itu hak mereka. Untuk kita, kalau kita dah peruntukkan harta kita untuk bekal akhirat kita, yang baki tu nak dipakai oleh anak isteri kita tu, tak apalah, kita pun baki dalam kubur. Tengok mereka ni gembira dengan harta kita, kita bergembira dengan apa yang kita peruntukkan untuk akhirat kita, kita pun tak apalah, tak ada masalah. Ini kita dah kedekut, tak ada bekal untuk kita, tak ada peruntukan untuk kita. Lepas daripada 4 bulan 10 hari, masuk 4 bulan 11 hari, isteri kita kahwin lain. Masa kita hidup dulu punyalah pendeku, ya Allah ya Rabbi. Nak beli kereta pun saya pakailah yang tu juga. Tapi apabila kita dah meninggal, isteri kita dapat suami baru, duit banyak sekali, dia beli kereta baru untuk suami baru. Lepas tu lalu sebelah kubur kita tengok, nasib apa lah. Itu nasib kita lah. Semua tu akan berlaku. Itu cerita, tetapi realitinya biasa boleh jadi macam. Kerana itulah hendaklah kita insaf, kita bertaubat kepada Allah. Jangan kita ni kekal dalam dosa, dan segala harta kita, segala apa ibadah tubuh badan kita, jangan kita lambat-lambatkan. Beribadah kepada Allah yang wajib jangan diabaikan, yang sunat naklah digandakan. Dan juga bentuk harta-harta tu peruntukkanlah untuk akhirat kita. Kita transfer untuk diri kita hari besok. Yang kita tinggal untuk anak isteri kita, tak ada masalah. Agar mereka ni tidak meminta-minta, agar mereka ni bukan jadi pengemis. Kita ada hak, mereka ada hak di atas harta kita. Dan tiada mengetahui adakah hari ini akhir umurnya, tak tahu. Hari ini sama ada hari akhir, kita tak tahu. Ni kita ramai-ramai kat sini ni, saya dan tuan-tuan yang ada di depan saya ni, kita tak tahu malam ni malam terakhir kita duduk di dunia ni. Malam terakhir kita bersama dengan anak-anak kita. Kita malam terakhir kita bersama dengan isteri kita. Bangun pagi besok kita dah tak ada. Boleh berlaku. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang tempoh mati tu, dia tidak akan terlambat dan tidak akan tercepat. On the dot. Kemudian berfikir ia betapa penat ia bekerja, seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun di muka. Seperti itu menyegera ia akan taubat kerana melepaskan seksa pada masa yang akan datang. Jadi pengarang membuat perbandingan bagaimana kita ni berusaha untuk hari besok, menyimpan untuk hari besok. Orang yang kerja sawah, dia bekerja keras agar masa dia tua besok ada harta. Macam kita bekerja di mana-mana pun macam tu pemikiran kita. Apabila kita ada keperluan pada masa hadapan, kita ada simpanan. Apabila kita dah tak bekerja, kita pencen, kita ada simpanan, ada PF. Ini untuk dunia. Begitu juga kata pengarang untuk akhirat kita. Satu daripadanya bertaubat. Jangan kita tunggu bertangguh untuk bertaubat sehingga kita mati. Jangan bertaubat masa kita sihat, bertaubat. Beribadah masa kita sihat, beribadah. Sebab ibadah dan taubat itu bekal untuk akhirat besok. Sebagaimana
Kita berbekal untuk hari besok di dunia. Kita simpan sedikit sebanyak RM1 kok besok anak nak masuk universiti kita ada tabung. Kok besok kita ni sakit demam kita ada tabung ke klinik. Kok kita ni adalah duit simpanan sikit, tak pernah naik kapal terbang nak pergi ke mana-mana, adalah sikit nak makan angin seumur hidup. Maknanya ada, kita fikir begitu. Begitu juga dengan hari akhirat besok, sepatutnya pemikiran kita lebih memikirkan di akhirat itu adalah tempat yang kekal abadi. Bekalnya, taubatnya kena segera. Amal ibadah yang fardunya tidak ada sedikit pun nak kita cuaikan, yang sunat naklah kita gandakan. Nah begitu. Muda kita kurang untuk solat tahajud. Umur kita ni dah mengaji semua, solat tahajud tu nak ada jugalah. Sekurang-kurangnya bangkit pukul 5 ataupun awal lagi. Maknanya kita dah bersedia untuk bekal akhirat, ubah diri kita. Kita kurang berzikir, lepas sembahyang berzikir, lepas sembahyang kita kurang berdoalah. Sebab doa tu adalah adalah ibadah. Jadi kesemua kita ubah. Kerana lapar itu pun bertangguh juga, dan seksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Jadi lapar, apabila kita lapar, kenapa kita lapar? Lapar ni sebab tak ada makanan. Kalau ada makanan dia tak jadi lapar. Kenapa jadi lapar? Sebab tak ada makanan. Sebab makanan belum kita beli, nasi belum kita masak, lauk belum kita masak. Kenapa kita lapar? Sebab kesemua tu tak ada. Kalau kita ada makanan, kita tak jadi lapar. Macam itulah. Bagaimana pedih lapar ni sebab apa? Tidak ada makanan. Makanan belum tersedia, jadi lapar. Itu pedih lapar di dunia. Lapar di akhirat lebih kita fikirkan. Lapar di akhirat ni bagaimana nak kenyangnya? Kenyangnya dengan bertaubat. Apabila kita bertaubat, tak ada lapar di akhirat. Kalau kita ni tidak banyak pahala, apabila kita tidak ada dosa, tidak timbul masalah. Kita tak banyak pahala, kita tidak banyak amal-amal ibadah yang kita kekalkan, yang fardu, yang sunat kita kurang, kita dosa tak ada, cantiklah, tak ada masalah apa-apa. Yang jadi masalah malangnya, yang ni kita amalan soleh pun tak ada, dosa banyak, tak bertaubat, itu jadi masalah. Itu yang kita perlu fikirkan. Jangan kita kembali kepada Allah membawa dosa. Peluang untuk kita mendapat keampunan, peluang kita agar dosa tidak ada di masa hidup. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku insan yang Allah Taala sayang, sebagai kekasih Allah yang maksum, Rasulullah istighfar pada Allah. Ada riwayat mengatakan 70 satu hari, ada riwayat mengatakan 100. Ibadah Rasulullah kalau solat tu bengkak kaki-kaki. Kita ada tak bengkak kaki sebab solat? Ada bengkak kaki sebab gaul, sebab makanan kita. Ada bengkak kaki kita solat malam, tak ada bengkak kaki sebab apa? Sebab kolesterol gaul. Syekh nampak bengkak kaki solat malam? Tak juga ustaz. Dulu makan kuat, makan ni, makan benda-benda kolesterol. Nabi SAW ni insan yang Allah Ta'ala jamin dia. Tapi Masya Allah, solatnya sembengkak kaki, istighfar, minta ampun kepada Allah sampai sebanyak itu. Jadi kadang kita ni 3 kali lepas sembahyang pun buat tak buat. Saya tak kata orang, saya sama. Jadi maknanya lepas sembahyang 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu pun cuai. Nabi SAW ni 100 ataupun 70 kali. Itu insannya maksum. Jadi kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ni banyak soalan ni? Ada soalan nantilah saya jawab. Sebab saya buat live ada yang tanya-tanya soalan. Yang kedua, suka meninggalkan kesedapan dan keinginan, dan ubatnya bahawa fikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk, pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu, akan dia nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu, sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya. Maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu, dan siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu.
dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan seksa api neraka dan atasnya luput nikmat syurga. Kita ni kalau doktor kata A lah kita, doktor kata BB lah kita, percaya sungguh kita kepada doktor. Kita ni sakit pergi jumpa doktor, doktor kata ubat ni kena makan 2 biji 3 kali sehari, yang besar ni. Lepas tu yang kecil hijau ni makan sebiji sekali sehari. Kita tak komplain, kita tak kata kenapa yang kecil makan sekali, yang besar makan banyak kali, kita tak komplain. Doktor kata yang besar ni makan 3 kali sehari tapi sekali makan 2 biji. Yang kecil macam sebiji aja, tak pernah kita komplain. Yang ni pula makan letak bawah lidah kita. Yang ni pula jangan telan, kena kunyah dia. Satu plastik buat doktor bagi. Ada kita komplain dengan doktor, kita bangkang doktor, tak ada. Tapi apabila Allah dan Rasul menyatakan suruh kita beribadah, Allah dan Rasul suruh kita bertaubat, kadang-kadang kita tak terima. Kita percaya doktor yang dia tu zon saja, tu adat, makan ubat ni adat. Sebab kadang-kadang makan ubat ada yang tak sihat, kadang-kadang makan ubat sihat. Orang kecil manis, doktor kata ni tuan makan sebiji, tapi yang ni pula dia kata makan setengah biji. Kenapa ubat yang sama? Sebab itu dia panggil adat, hukum adat. Boleh jadi makan ubat sihat, kadang-kadang tak sihat. Ada orang yang makan ubat tu sihat dia, ada orang makan ubat tu tak sihat. Ada orang makan Panadol sebiji, dia tak hilang sakit kepala, dia kena makan 2 biji. Ada orang lain yang makan separuh biji, dia boleh hilang sakit kepala. Sebab ubat tu sebagai hukum adat, dia bukan sesuatu yang hukum pasti. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul yang sudah pasti menyatakan kita kena beribadah, kita kena jangan melakukan maksiat, kita kena bertaubat kepada Allah. Tapi tak ramai untuk orang yang kembali kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau doktor, lah kita. Doktor kata, dia buat contoh di sini, pengarang kata, doktor kata jangan minum air sejuk, nanti sakit badan. Kita yang suka minum air sejuk. Kalau kita ke kedai, tak pernah kita minum air panas, air sejuk kita. Siang malam air sejuk. Tapi sebab doktor kata jangan minum air sejuk, nanti kita punya usus jadi keras dan sebagainya lah. Kita Masya Allah percaya kepada doktor. Salah percaya? Tak salah. Tapi pengarang nak memperbandingkan kita percaya kepada doktor di antara kita percaya kepada Allah dan Rasul. Allah Rasul kata suruh bertaubat di hari akhirat besok kalau kamu bawa dosa sangat-sangat menyesal. Tapi itu Allah dengan Rasul. Itu beza. Jadi kata ini orang yang melambat-lambatkan taubat, kamu fikirlah. Dengan doktor kamu terima 100%, dengan Allah dan Rasul kamu tak terima, tidak mau bertaubat kepada Allah. Jadi di mana letak diri kamu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari, dan berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu di dalam kekuasaan aku, dan ubatnya bahawa fikir ia dan mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tiada ada di dalam kekuasaannya, dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum taubat. Tambahan lagi jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar ia. Dan jika ada ia menanti akan hari yang mudah atasnya, pada hari itu malah melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia. Adalah bandingan seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu dan lemah ia daripadanya kerana kuat akarnya, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang, dan mengetahui ia akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah, dan yang demikian itu sehabis-habis jahil. Saya baca terus je, kita ambil kesimpulan. Apa maksud di sini? Orang yang melambat-lambatkan taubat itu, dia jangan lupa dia akan mati, semua orang akan mati. Dan jangan lupa tabiat kita ni, kalau buat satu benda, buat maksiat, dia akan terus buat maksiat, sukar untuk tinggal maksiat. Orang yang baru menceburi bidang judi, baru up dalam nak berjudi tu,
Apabila dia lambat nak bertaubat, dia lama-lama akan ketagih judi. Kadang-kadang berjudi sikit, dapat, lama-lama dia akan kekal dengan judi. Seperti bagaimana satu orang yang dia buat contoh, pengarang buat contoh, kita nak cabut satu pokok di depan rumah kita baru besar ini, baru besar jari ibu jari ni. Kita kata nantilah tahun depan kita cabut, tahun depan ni dah besar lengan. Masa besar macam ni kita tak cabut, masa besar lengan lagi susah nak cabut. Kita nanti 5 tahun akan datang dia akan jadi besar pemeluk dah tak boleh nak cabut. Dia kena tebang ataupun kena panggil jentera untuk korek dia. Begitulah dengan diri kita. Di saat kita masih sedar dosa itu satu kesalahan di sisi Allah, kena bertaubat, waktu itu yang kita kena bertaubat. Jangan tunggu sehingga kita rasa apa yang kita buat tu tidak salah. Mula-mula kita ni rasa buat berjudi ni salah sangat ni. Masa itu bertaubat. Jangan ditunggu pada satu masa kita rasa berjudi itu sebagai satu bentuk perniagaan. Syaitan akan datang dalam diri kita ni menghasut kita. Kan berjudi itu macam meniaga. Orang meniaga kan macam tu juga, keluar modal dapat hasil. Macam itulah juga judi, kamu keluar modal dapat hasil. Jadi syaitan tu dia akan memutarbelikkan kita. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan kita pula ada pula daripada syaitan daripada manusia. Syaitan daripada manusia itu lebih berbahaya daripada syaitan sebenar. Di mana syaitan daripada manusia dia boleh tarik tangan kita bawa ke mana-mana maksiat. Syaitan yang tak nampak dia hanya dalam hati kita. Jadi kedua-dua itu akan menyebabkan kita semakin tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah. Panjang kan? Berhenti kat situ dulu. Ke mana? Boleh. Jadi panjang lagi. Jadi yang kita akan bincang nanti, sebab apa di sini? Satu daripada menyebabkan seorang tu tidak akan bertaubat sebab dia tertipu dengan diri dia sendiri. Allah Ta'ala kan Maha Pengampun dan Penyayang. Allah Ta'ala kan Maha Pemurah. Kalau kita mati Allah Ta'ala nak ampunkan kita kan boleh. Tak payahlah bertaubat, buatlah maksiat sepuas-puas. Kan Allah Ta'ala sebut, dia pandai baca ayat Al-Quran. Innallaha ghafurur rahim. Kan Allah Ta'ala kan dia Maha Penyayang. Kita buat dosa dan sebagainya, nanti hari mati besok Allah Ta'ala kan Maha Pengampun Penyayang. Apa dia ingat Allah Ta'ala tu macam mak kita? Allah Ta'ala tu dia ada batas dia. Ada batas kasih sayang dia. Kalau kita mempermudahkan dosa kita tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu azab dia bagaimana. Iblis tu orang yang dia kuat ibadah, tapi kalau kemuncak kesalahan dia kepada Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan menurut perintah Allah. Dan bukan setakat itu, kesombongan dia kepada Allah menyebabkan Allah tercop kamu kafir. Allah Ta'ala tu ada batas dia. Jadi begitu. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.